Tengok ni guys, ini Jayco J5 baru. Ini 3 benda aku suka, 3 benda aku langsung tak suka pasal SUV ni. Jom. Nombor 1, styling kereta ni, especially part depan dia, memang cukup menarik. Sekali pandang je dah tahu, ini memang adik kepada Jayco J7. Biasanya, brand China macam ni, dia tak ada proper design language lagi. So, misalnya, satu brand tu dia ada 5 model, kadang-kadang 5 pun semua nampak lain. But for Jayco, dalam masa sekejap je, dia dah ada signature family look dengan big waterfall grill di depan ni. Yang ni, nampak dari jauh pun, terus boleh tahu, ini bukan Chery, bukan BYD, bukan GWM, ini Jayco. Plus dia offer styling premium macam ni dengan harga yang cukup mampu milik. Lepas rebate RM102,000, lebih murah pun dari Proton X50 flagship. Tapi sampai ke belakang pula, nampak sangat dia copy habis Range Rover Sport yang baru tu. Yang ni bukan setakat dia ambil inspirasi sikit-sikit sahaja, dia betul-betul ambil the whole car, masuk Photoshop, kurangkan scale sikit. Nah, siap, Jayco J5. Dari the sloping roofline, strong shoulders, lampu nipis dan wheel arches tanpa body cladding, semua memang sebiji sama. Kereta China ni dah berpuluh-puluh tahun dia ada stigma ni semua kereta copycat murahan. Baru-baru ni je lah dia start ada identiti yang tersendiri. Tapi yang ni full copy, back to square one. Nasib baiklah dekat dalam ni dia ada originality sikit. Banding dengan kereta China lain pun dia nampak lebih unik sebab dia pakai skrin yang menegak, bukan mendata macam yang lain. Lepas tu quality cabin ni memang rasa cukup premium. Dia punya dashboard dia semua pakai soft touch materials dan padding, dan kerusi ni pun jauh lebih selesa dari Proton X50 punya. Plus dia ada banyak ciri-ciri kereta premium. Kerusi depan ni dua-dua pun ada ventilation function, aircon dia ada dual zone climate control system, dan tingkap depan ni pun dia pakai kaca 2 lapis. So kabin ni rasa lebih senyap. Tapi too bad lah, tayar Chow yang dia bising sikit. Yang aku tak suka, user interface skrin tengah ni memang berterabur. Isu paling besar dia, meter driver ni selain tak lawa, dia tak boleh tunjuk any additional information. So bila korang tengah pakai CarPlay, tekan button trip komputer je, dia terus tendang balik to the main menu nak tunjuk trip meter dia dekat bawah sini. Atas highway pun sama, tekan mana-mana button cruise control, dia tendang ke home screen juga sebab dia nak tunjuk all this new information. So mungkin banyak orang cakap all those functions jarang pakai pun, but let me show you this. Masa pakai CarPlay, nak adjust aircon pun susah. First, kena swipe atas dulu, tekan button kipas, baru boleh adjust. Nak set ventilated seats pun ada extra steps lagi. Buat benda ni masa tengah drive, bahaya weh. Yang bagusnya, ride and handling Jayco J5 ni tak macam kereta China biasa. Usually, kereta dari sana dia punya suspension dia terlalu lembut. So, masuk highway, rasa melayang, rasa goyang, membuai sikit. Kalau duduk dekat belakang, memang rasa mual. Tapi yang ni, dia tune rasa macam kereta Conti sikit. Axle belakang dia ditukar dari torsion beam biasa jadi independent multi-link rear suspension. Memang jarang lah dalam kelas ni. So, bawa atas highway, dia rasa lebih stable. Driver pun rasa lebih confident. Dalam bandar, mungkin akan rasa a bit bumpy sebab suspension dia keras sikit. But as a whole, J5 ni dibagi feeling macam bawa kereta yang lebih besar, lebih berat. Tak macam kereta kecil yang murah. Unfortunately, engine dia ni boleh kira lemah jugalah kalau banding dengan X50 yang baru. Saiz dia sama, 1.5 litre 4-cylinder turbo. Tapi yang ni pakai MPI, multi-port injection sahaja, bukan direct injection. Jadi yang ni dia kurang sekitar 35 PS dan 80 Nm banding dengan X50 4 dapur. 0 ke 100 pun tak laju lah. Yang ni ambil hampir 11 saat. Yang X50 tu sekitar 8 saat. Tapi sebenarnya itu semua atas kertas sahajalah. Bila korang bawa sendiri, Jayco J5 ni tak adalah rasa slow ataupun underpowered. Dengan kotak gear CVT dia jalan sangat lancar dan bunyi enjin dia pun boleh tahan senyap. Cumanya kalau korang jenis yang beli kereta ikut semua nombor atas brosur sahaja, yang ni memang kalah. Fuel consumption kereta ni pun okey-okey sahajalah. Boleh dapat sekitar 12 km per liter, tak jauh beza pun banding dengan Proton X50. Tapi considering Proton tu lagi laju, kira yang tu menang lah. Overall aku rasa Jayco baru ni memang cukup menarik lah dari segi design dan value. Part copy Range Rover ni mungkin aku sendiri tak suka, tapi banyak orang lain minat. Dan dari segi value, ini lagi murah dari Proton, harga tak masuk akal. In a good way of course. So ini dia guys, Jayco J5 baru. Best ke tak best? Boleh lawan X50 ke tak? Tulis kat bawah.